Selamat pagi Satu Mega, boleh dengar suara? Yan Lee, okey, terima kasih. Yang lain semua boleh dengar ya? Okey, terima kasih. Boleh dengar. Baik. Okey, nampak paparan cikgu? Nampak saya punya screen sharing? Okey, Chong Yan Lee, okey, terima kasih. Bagus. Sekejap ya. Okey. Boleh nampak paparan cikgu sekarang? Yang saya screen, yang saya share sekarang boleh nampak? Okey, Yan Lee, okey, boleh. Tajuk apa hari ini Yan Lee? Apa tajuk hari ini? Ya, betul, pencemaran udara. Okey, saya teruskan sahaja ya. Jadi, kita teruskan saja topik hari ini, tajuk pencemaran udara 7.3 pencemaran udara. Okey. Dan tajuk ini merupakan tajuk yang terakhir di dalam bab 7 iaitu udara. Masih ingat lagi komposisi udara? 7.1 kita telah belajar komposisi udara. Okey. Tunggu sekejap ya. Okey, kelas. Boleh dengar? Boleh dengar tak? Okey. Alright. So, kita ulang kembali pelajaran yang lepas. Ya, 7.1 kita sudah belajar. Yang ini ialah 7.1 ya. Yang ini kita panggil dia sebagai komposisi udara. Ya, ini adalah komposisi udara. Dan mesti ingatlah ya, komposisi udara ni ada berapa semua? Yang pertama ialah nitrogen. Yang paling besar nitrogen berapa peratus? 78%. Ya. Yang kedua ialah oksigen. Ya, oksigen 21%. Yang ketiga ialah gas nadir dan bahan lain 0.97%. Dan yang keempat ialah karbon dioksida 0.03%. Ini mesti ingat ya. Last, ini kita telah belajar 7.1 komposisi udara. Okey, dan kita juga telah belajar apa yang kita panggil sebagai kepentingan udara. Okey, 7.2 kita sudah belajar tentang keperluan untuk pembakaran. Okey, masih ingat lagi keperluan pembakaran? Contohnya di sini. Ini 7.2 ya, yang kita sudah belajar sebelum ini. Pembakaran. Ya. Pembakaran 3 segi ini. Masih ingat lagi? Yang pertama, siapa boleh beritahu saya?
Nombor 2 apa dan nombor 3 apa. Ini kita panggil dia sebagai keperluan pembakaran. Keperluan pembakaran. Apa yang pertama? Siapa boleh jawab? Ya, Chong Yan Lee. Sangat bagus. Yang pertama ialah apa yang kita panggil sebagai oksigen. Yang kedua, siapa boleh jawab? Ya, betul Yang Lee. Yang kedua ialah haba dan yang ketiga ialah apa? Ya, betul. Yang ketiga ialah bahan api. Barulah kita boleh katakan ada pembakaran. Pembakaran ini maknanya ada api lah. Okey. Okey, oksigen ini dapat daripada mana? Siapa boleh beritahu? Oksigen ini dapat daripada mana? Di manakah kita mendapatkan oksigen? Ya, betul Yang Lee. Kita dapat dari udara. Ya. Berapa persen tadi? Masih ingat tadi? Berapa persen oksigen? Oksigen lebih kurang 21%. Kan masih ingat lagi yang ni kan? Ini oksigen itu datang daripada udara ya. Okey. Haba. Bahan api ya. Bahan api, contoh bahan api apa? Siapa boleh beritahu contoh bahan api? Contoh bahan api? Ya, betul Yang Lee. Kertas. Ya, ataupun kayu. Ataupun minyak, ataupun minyak petrol dan sebagainya. Kita panggil dia sebagai bahan api. Okey. Dan haba. Haba ini datang dari mana kamu rasa haba? Ya. Paling biasa kita dapat haba ini daripada api lah ya, daripada api, daripada geseran. Masih ingat lagi ya? Masih ingat lagi video yang saya bagi pelajaran yang lepas? Cuba tengok balik video itu. Ya, daripada geseran, daripada matahari ya, cahaya matahari pun kita boleh dapatkan haba daripada cahaya matahari. Okey. Dan kita juga 7.2 juga kita sudah belajar dalam 7.2 alat pemadam kebakaran. Ini pun kita sudah belajar pada yang lepas. Cuba ingat ya. Cuba ingat jenis bahan dan cuba ingat kita gunakan dia untuk memadamkan api yang jenis bagaimana. Okey. Maksud dia di sini, kalau kita tidak mau bagi dia terbakar, kita mesti salah satu daripada 3 keperluan ini mestilah tidak ada. Contohnya, kalau tidak ada oksigen. Boleh terbakar ke tidak boleh terbakar? Tidak boleh. Ya, betul Yang ini. Tidak boleh terbakar ya. Kalau tidak ada haba, boleh terbakar ke tidak boleh terbakar? Oksigen ada, bahan api ada. Boleh terbakar atau tidak? Tidak boleh juga. Ya, betul. Ya, betul ya. Dan sama juga, bahan api tidak ada, haba ada, oksigen ada. Boleh terbakar juga? Tidak. Ya, betul ya. Tidak boleh terbakar juga. Bagus ya. Jadi ini yang kita sudah belajar pada minggu lepas ya. So hari ini sekejap saja kita akan belajar topik yang baru, iaitu pencemaran udara. Jadi kita akan belajar tentang pencemaran udara. Yang pertama, apakah maksud pencemaran udara? Okey, tengok di sini ya. Saya cuba besarkan dahulu. Okey. Apa maksud pencemaran udara? Satu keadaan yang melibatkan kehadiran sebarang bahan pencemar di dalam udara. Okey, dia ada bahan pencemar di dalam udara. Okay, apa maksud bahan pencemar di sini? Ini ya kelas kan? Ini yang kamu kena faham ni. Dia ada bahan pencemar. Bahan pencemar. Di manakah bahan pencemar ini? Dia di dalam udara. Okey, di dalam udara. Apa maksud bahan pencemar?
bahan pencemar. Bahan pencemar. Bahan pencemar ini bahan yang bersih ke atau yang kotor? Yang baik ke ataupun yang tidak baik bahan pencemar ini? Apa? Ya, okey betul Chan Yan Lee. Bahan yang tidak baik bahan pencemar ni yang tidak baik. Cuba bagi saya satu contoh. Bagi teka dulu. Apa contoh bahan pencemar yang tidak baik ini kamu rasa? Apa agak-agak dia? Apa nama dia? Contohnya apa? Yang berada di dalam udara. Yang berada di dalam udara. Contohnya mungkin apa? Kamu cuba ini dululah. Cuba teka dulu. Apa contoh bahan pencemar di dalam udara yang tidak baik? Ya, betul. Habuk. Yang dicakap habuk. Yes, betul. Of course. Habuk. Okay. Yang kedua, saya mungkin boleh bagikan mungkin ada mungkin ada asap. Okay. Yang ketiga, mungkin ada racun lah racun. Okay. Ini semua contoh-contoh bahan pencemar. Bahan pencemar ini bukan apa kalau kita hidup, kalau kita bernafas di dalam bahan pencemar, kita akan jadi sakit. Itu maksud dia bahan pencemar. Itu maksud dia pencemaran udara. Okey? Bagus. Kita teruskan. Okey. Tengok gambar di sini. Dalam buku pun ada contohnya, contoh pencemaran di sini ialah pencemaran daripada asap kilang. Pencemaran daripada kilang. Pencemaran daripada asap yang keluar daripada kilang. Asap yang banyak keluar ini boleh bagi kita sesak nafas, betul. Dan kita susah untuk bernafas. Jadi ini adalah contoh. Ini kita panggil sebagai contoh pencemaran. Contoh pencemaran. Okey, ini contoh pencemaran kelas Okey, bagus. Seterusnya. Ini dia yang penting sedikit Ini adalah punca bahan pencemar. Harap boleh nampak. Okey. Ini adalah kita panggil dia punca bahan yang tercemar. Ada banyak punca sebenarnya Ada banyak punca pencemaran di dunia ini. Okey. Dan ada beberapa bahan pencemar jugalah di sini Yang pertama ialah punca yang pertama ialah daripada exhaust kenderaan dan kilang. Exhaust kenderaan dan kilang. Okey. Contoh bahan pencemar: asap, jelaga, habuk, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida dan plumbum. Daripada kereta ini. Daripada kereta ataupun daripada kilang. Daripada kereta ataupun kilang. Bahan pencemar berpunca daripada exhaust dan kilang. Okey. Yang kedua, punca yang kedua, ini punca yang pertama Punca yang kedua ialah pembakaran terbuka daripada rokok dan daripada kebakaran hutan. Okey. Dan bahan pencemar contohnya ialah habuk, jelaga, asap dan zarah logam. Okey. Punca yang ketiga ialah daripada tapak pembinaan, kilang asbestos ataupun kuari batu kapur. Apa contoh bahan pencemarnya ialah habuk dan debu. Okey. Punca yang keempat ialah aktiviti perladangan dan pertanian. Contoh bahan pencemar ialah pestisid, racun serangga ni dan baja kimia. Okey, ini contoh punca yang keempat. Punca yang kelima ialah loji kuasa nuklear dan bahan pencemar ialah bahan radioaktif. Okey. Dan punca yang keenam
ialah punca yang keenam adalah alat pendingin udara, peti sejuk, semburan aerosol dan kilat elektronik, dan bahan pencemar dia ialah CFC ataupun fluorocarbon. Okey. Apa maksud bahan pencemar? Bahan pencemar ini ialah bahan yang mencemarkan udara. Dan apabila kita hidu bahan pencemar ini, kita akan jadi sakit. Itu maksud bahan pencemar. Okey. Jadi semua sekali ada berapa punca? Ada 6 punca pencemaran. Pencemaran. Ya, ada 6 punca pencemaran yang kamu mesti ingatlah. Okey. Kalau tak ingat semua pun tak apa, ingat sedikit pun okey. Macam contohnya, yang pertama, punca daripada kereta, asap bas, asap lori daripada kilang. Punca yang kedua daripada rokok, daripada kebakaran hutan. Itu pun boleh. Sekurang-kurangnya ingatlah dalam 3 ataupun 2 punca pencemaran ini. Boleh kelas? Boleh faham? Okey, bagus. Kita sambung ya. Okey. Seterusnya ialah punca dan kesan buruk pencemaran udara. Okey. Banyak ni. Okey. Seterusnya ialah punca dan kesan buruk pencemaran udara. Okey. Punca. Okey. Yang pertama, apa kesan buruk dia? Kesan buruknya yang pertama ialah kesihatan manusia. Okey. Contohnya, punca dari apa? Punca daripada asap, daripada karbon monoksida, daripada pelambang. Asap itu yang apabila kita hidu. Asap daripada mana kelas? Siapa boleh tahu asap daripada mana? Biasanya asap ini datang daripada mana? Di manakah punca asap? Ya, betul, Chong Yan Li. Betul. Yan Li, betul ya? Ya, betul, daripada kilang. Dan apakah kesan dia? Kesan dia kepada manusia ialah akan jadi sesak nafas. Kita susah untuk bernafas. Itu punca dia. Itu kesan dia ya. Okey. Yang kedua, kesan dia kepada bangunan dan infrastruktur, ya, dan bangunan itu akan ada habuk dan bangunan itu akan ada kotor. Okey, kemudian hujan asid mengakis struktur konkrit dan hujan asid mempercepatkan pengaratan besi. Okey, ini pun kesan yang pertama kepada manusia. Kesan yang kedua kepada bangunan dan infrastruktur. Kesan yang ketiga, ya, kesan yang ketiga terhadap tumbuhan dan haiwan. Apa dia kepada tumbuhan dan haiwan? Menyebabkan pokok itu dia susah nak tumbuh ya. Dan kesan yang keempat ialah iklim bumi. Iklim bumi. Iklim bumi ni maksud dia bumi akan menjadi lebih panas ya. Ozon akan nipis. Okey, dan kemudian menyebabkan jerbu. Okey. Ini adalah kesan. Yang atas tadi kita belajar punca. Yang ini kesannya ya. Ada berapa kesan semua? Ada 1, 2, 3 dan 4. Ada 4 kesan pencemaran udara kepada persekitaran ya. Tapi sebenarnya kepada kita lah teruk sebenarnya ya. Kalau di Sungai Siput, di Perak mungkin okey lah ya. Macam di Sungai Siput mungkin kurang pencemaran lah. Kalau kamu duduk di kampung ataupun duduk di taman-taman, mungkin pencemaran itu kurang sedikit. Kalau di Ipoh ataupun di Kuala Lumpur, ataupun kamu duduk di Pekan ataupun di bandar, ada banyak pencemarannya. Jadi macam mana? Kena pakai face mask ya, kena pakai topeng muka untuk menapis pencemaran udara itu. Boleh? Boleh Andy? Boleh semua? Okey, bagus. Okey. Ini yang ketiga.
Ini yang ketiga tadi. Ya. Okey. Ini yang ketiga. Yang ketiga, apakah langkah-langkah untuk mencegah, langkah-langkah mencegah dan mengawal. Mencegah dan mengawal. Mencegah dan mengawal pencemaran udara. Okey. Yang pertama, melalui undang-undang. Contohnya apa? Denda. Ataupun bagi penjara lah. Penjara ataupun bagi hukuman kepada orang yang melanggar undang-undang. Macam sekarang, kalau kamu masih ingat lagi, tidak boleh hisap rokok di dalam restoran kan. Kalau kena tangkap, hisap rokok dalam restoran, boleh dikenakan denda. Itu langkah-langkah lah ya. Langkah-langkah untuk mencegah. Yang kedua, melalui pendidikan. Contohnya apa? Ceramah ataupun kempen, ya, ataupun pertandingan, ya, berkaitan dengan alam sekitar. Okey, ini yang ketiga. Ya, yang kedua. Dan kemudian yang ketiga ialah melalui sains dan teknologi. Melalui sains dan teknologi. Contohnya ada pakai kereta hybrid kan, ataupun pakai kereta elektrik. Kita menggunakan kereta elektrik contohnya. Ya. Ataupun memasang penapis di kilang, ya, pasang penapis asap di kilang. Contohnya ini pasang penapis di kilang dan sebagainya. Yang lain-lain tu kamu boleh baca sendirilah ya. Ini cara-cara untuk mencegah dan mengawal pencemaran udara. Boleh faham? Okey tak? Okey kelas? Okey, bagusnya. Okey, jadi itu sajalah ya. Hari ini pencemaran udara 7.3 kita sudah habis. Pastikan kamu faham. Okey, 7.3 ya. Saya ulang balik ya, 7.3. Okey, 7.3. Ini saya padam dulu. Okey, 7.3. 7.3 iaitu pencemaran udara. Apa yang kita belajar hari ini? Yang pertama, kita belajar apa itu maksud pencemaran udara. Maksud pencemaran udara. Yang kedua, kita kena kenal pasti punca. Okey. Punca pencemaran udara. Punca dan bahan pencemar. Punca dan bahan pencemar. Berapa punca tadi? Kamu tengok balik dalam buku teks tadi ya. Ada 6 punca dan ada cuba ingat 6 pencemar jugalah ya. Okey. Yang ketiga, hari ini kita sudah belajar kesan pencemaran udara. Kesan pencemaran udara. Okey. Ada berapa kesan dia? Kesan dia lebih kurang ada 4 kesan dia. Kesan dia 4 kesan pencemaran udara. Dan yang terakhir hari ini kita sudah belajar cara-cara ataupun langkah-langkah mengawal. Ya, langkah-langkah mengawal dan mencegah. Pencemaran
udara. Okey. Ini yang kita sudah belajar hari ini ya. Pastikan kamu tahu dan faham maksud pencemaran udara, punca dan bahan pencemar, ya, kesan pencemaran udara dan langkah-langkah mengawal dan mencegah pencemaran udara. Okey, ada soalan? Okey, tidak ada. Jadi kalau tidak ada soalan, latihan saya akan bagi di dalam Telegram. Okey. Dan kalau ada soalan macam biasalah boleh tanya di grup Telegram ya. Dan kita akan jumpa lagi pada esok pukul 12 tengah hari besok ya. Kita akan jumpa besok. Jadi kalau tidak ada apa-apa soalan, kita berhenti setakat ini. Terima kasih. Kita jumpa besok. Bye-bye. Yan Lee, terima kasih. Bye. Ya, bye-bye Jason.